بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiahkan taufik untuk kita terus melalui Ramadan dalam ketaatan, dan sekarang kita duduk pula tunggu masuk waktu zuhur dalam bulan yang sangat mulia di fasa yang terakhir. Ini fasa-fasa kecederaan yang mana sama ada dua perkara akan jadi. Sama ada Ramadan habis dulu atau kita habis dulu. Ramadan habis dulu boleh jadi, kita habis dulu boleh jadi. Sebab Allah janji, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah kata Allah, hari-hari yang kami ciptakan, kami jadikan silih berganti untuk manusia. Apa pun berlaku peristiwa kisah hidup di hari itu, dia tetap akan tinggalkan hari itu. Esok akan datang, ini akan habis. Dan cuma masa untuk dia melangkah atas dunia ni, kita semua dah pegang dah nombor-nombor giliran untuk balik pada Allah Ta'ala. Dan sebab tu masa yang sangat singkat, kehidupan yang lebih pendek pada masa kematian. Mati kita nanti lagi panjang pada hidup ni. Ada orang yang 40 tahun hidup, dah 50 tahun, dah 70 tahun. Ada lama sikit mungkin 100 tahun. Tapi tetap dia akan mati, dan mati dia akan jadi lebih panjang daripada hidup dia. Sebab tu kalau kita pergi sekolah, tuan-tuan ada satu subjek lama dah tinggal sekolah. Dulu kita belajar kemahiran hidup, ada subjek kemahiran mati ya. Tak ada subjek kemahiran mati. Sebenarnya agama tu subjek kemahiran mati, tapi sebab agama tu dia jadi silibus kita pun mengaji sebab nak skor A. So kita pun tak apa nak mahir untuk mati ni. Dan itulah perkara utama dan perkara yang paling penting yang Allah Ta'ala tekankan, tuan-tuan. Masuk Ramadan ni, Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Start tengah Ramadan ni, tuan-tuan, kuliah dengar bacaan ayat ni sampai terhafal. Tak mahu hafal pun terhafal sebab dengar kerap sangat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada Ramadan Allah Ta'ala pilih untuk turunkan Quran. Apa maksud penurunan Quran ni? Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia yang gelap, yang tak nampak, yang confused. Wa bayyinatin minal huda wal furqan,
sebagai penjelas di antara huda, petunjuk, dan furqan. Tentang Furqan ni bukan, kalau kita pergi pada literal translation, bukannya batil. Ada kadang-kadang kita buka dalam terjemahan, kita tengok terjemahan dia mudah sangat, pembeza, penjelas antara yang hak, yang benar dengan yang batil, yang salah. Hakikatnya makna furqan lebih pada tu. Furqan daripada perkataan fariq. Fariq ni apa dia? Pemisah. Sayyidina Umar al-Faruq orang panggil. Umar ialah pembatas, pembeza. Kalau dia hadir, yang hak akan timbul, yang batil akan hilang. Perang Badar dipanggil Furqan. Itulah peperangan Al-Kubra yang besar, kata Allah. Dalam perang itulah membezakan siapa yang benar-benar beriman dan mereka yang kafir, kufur pada Allah. Allah sebut wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ni penjelas, supaya clear, supaya kita faham sungguh-sungguh hak mana yang huda, petunjuk, hak mana yang syar, yang atas pagar ni, yang syubhah ni, orang yang bertakwa. Itu maksud Ramadan, la'allakum tattaqun. Tujuan dia akhir kita dapat sijil ketakwaan, endorsement ketakwaan daripada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala nakkan daripada Ramadan kita semua. La'allakum tattaqun, akhirnya takwa. Sebab tu orang yang bertakwa ni macam mana? Orang yang bertakwa bukan kata benda haram dia tinggal, benda yang syubhah pun dia jauh. Orang yang bertakwa bukan kata benda haram dia tinggalkan, tapi benda syubhah, syok, okey tak tinggal. Ada satu orang sahabat Nabi nama Sayyidina Wabisah radhiyallahu anhu. Dalam kitab Dalail Nubuwah, Al-Imam Baihaqi datangkan sebuah kisah tentang satu orang sahabat Nabi nama Sayyidina Wabisah. Hari itu ada satu beban soalan yang telah merungsingkan dia. Kita kalau ada persoalan-persoalan yang tak dijawab atau belum dijawab dalam hidup ni, kita jadi macam nak tanya siapa. Hari tu kami program dekat Cameron. Ada satu orang anak muda baru-baru hijrah, dia tanya soalan, Ustaz, saya pelik orang pergi Mekah ulang-ulang, kali ni siapa? Tapi sekali ya tak boleh. Uish, kata Masya Allah tinggi ni. Lepas tu kawan dia kat belakang, kawan dia pergi belakang dia, kawan dia kata baru hijrah. Saya kata tak apalah, dia tanya, maknanya benda tu dah membebankan dia lama. Lepas tu dia kata dia kahwin pun lama lah, anak tak dapat. Dan 6 tahun kahwin ni, anak tak dapat. Saya pun tak tahu apa masalah. Ada jam, ada benda yang membebankan, tapi kadang-kadang nak tanya tak tahu nak tanya siapa. Untung sahabat ridwanullahi ajma'in, rujukan mereka Rasulullah tu. Sayyidina Wabisah radhiyallahu anhu dalam keadaan jam, dalam keadaan terbeban dengan soalan ni, dia keluar daripada rumah dan mai Masjid Nabawi dengan harapan boleh tanya soalan ni kat Nabi. Kata sampai Masjid Nabawi penuh sahabat, duduk rapat-rapat. Ini biasa kebiasaan majlis Rasulullah, ramai sehingga rapat sampai ke depan. Wabisah tengok rapat, disebabkan oleh bebanan soalan ni, dilangkah seorang-seorang sahabat, dilangkah seorang. Satu orang sahabat telah pegang tangan dia, kata, Wabisah, Nabi mana ni? Maknanya kalau bahasa kita, mai lambat duduk belakang lah. Ni langkah habis ke depan. Nabi SAW nampak, Nabi kata, biarkan dia. Wabisah pun langkah sampai depan Rasulullah SAW. Dan sahabat pergi ruang sikit sehingga dia duduk depan Nabi dan dia tunduk, tak tanya pula. Kadang-kadang macam tu, ada soalan sampai depan, segan pula nak tanya ni, tunduk tak tanya. Sehingga akhirnya Nabi SAW berkata, wahai Wabisah,
Apakah kamu datang kepadaku kerana kamu nak tanya apa dia pahala dan apa dia dosa? Tuan-tuan, angkat kepala Sayyidina Abu Bisa. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya inilah yang merungsingkan aku ni. Pahala tu macam mana ya Rasulullah? Dosa tu macam mana ya Rasulullah? Maknanya apa kesan? Nak kita dapat pahala, apa kesan pahala tu pada kita dan apa kesan dosa tu pada kita? Nabi kata, pahala ialah satu perkara yang kamu buat dan perkara itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa kamu. Ini pahala. Buat benda tu seronok jadi. Buat benda tu jadi macam Allah, bahagia walaupun mungkin sesuatu hilang pada kita. Ada mungkin RM20 dalam poket nak buka puasa itu, nampak makcik susah pula tepi tu. Ish, makcik ambil RM20, kita tak ada. Tapi hati bahagia sebab orang lain bahagia. Ini orang Islam. Melihat kebahagiaan orang lain itulah punca dan sumber kebahagiaannya. Tenang, seronok. Dosa tu apa? Satu perkara yang kamu buat menghadirkan kegelisahan kepada kamu, walaupun satu dunia sokong kamu. Walaupun satu dunia sokong kamu. Kita rasa tak sedap, rasa macam salah, rasa macam mohon projek, minta maaf kat Zimbabwe, tiba-tiba jabat yang kita mohon projek tu telefon, kata, tuan, nak projek ni boleh, tapi minggu depan kita ada pertandingan tenis. Kalau tuan dapat sponsor tenis untuk kita, bagus juga, nanti kita sembang projek. Dia pun kata, boleh ke tak ni? BNB lah, 4,000 set tenis full baru ya. Hantar resit ni, saya dah BN 4,000. Okay, sekarang kita boleh sembang pasal projek. Dalam hati duk gelisah ni, betul ke tak benda aku buat ni? Betul ke tak? Kawan kata tak ada masalah, okey je, boleh. Rasa macam rasuah. Rasa macam rasuah. Tak sedap hati. Tinggal. Benda yang syak ni, benda yang kita pun, Nabi beritahu Wabisah, bila benda tu menghadirkan kegelisahan, kerungsingan kepada kamu, walaupun satu dunia sokong kamu, dosa tu. Dosa ni benda yang kita tak mahu orang tahu, yang kita buat di belakang mata manusia, yang kita sangka Allah Subhanahu wa ta'ala tak tahu. Halaka sirrun 'indallah. Ada satu syair kawan saya tulis, famous kat YouTube. Apakah ada rahsia antara kamu dengan Allah? Ada rahsia. Kita boleh rahsiakan segala dosa yang kita buat di belakang mata-mata manusia dan pengetahuan manusia. Tapi dengan Allah tak ada rahsia. Halaka sirrun 'indallah bainaka anta wa bainallah. Antara kamu dengan Allah tak ada rahsia, walaupun kamu cuba nak rahsiakan manusia. Halaka sadaqatun takhfa ma ya'lamuha illallah, khasasun la tukhshafu illa bikitabika hina tarallah. Dan disebut dalam syair ni, ada tak apa-apa sedekah kebaikan yang kita buat, yang kita telah sembunyikan daripada mata seluruh manusia, dan itu hanya rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang kita, kadang-kadang saya minta maaf, ramai orang yang suka, dia jadi tak seronok kalau orang tak tahu kebaikan dia buat ni. Buat kebaikan, kita rasa nak semua orang tahu betapa ruginya satu kebaikan yang kita buat. Dan bila semua orang kita expose dan kita bagi tahu dengan keadaan supaya orang tahu, dan akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cerita sana dan sini kebaikan demi kebaikan yang kita buat, yang menyebabkan lupusnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang paling rugi sekali.
Tuan-tuan, carilah amal, buatlah amal yang mana disembunyikan di belakang manusia, sebuah amal pahala yang meredakan Allah, antara rahsia kita dengan Allah. Ini tambah-tambah akhir Ramadan ni tuan-tuan, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang untuk setiap malam kita sedekah. Jangan lepaskan peluang di 10 akhir Ramadan ni setiap malam sedekah. Takut hari yang kita sedekah tu walaupun RM1, kena malam tu Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Seperti mana kita bersedekah lebih baik daripada sedekahnya kita selama 83 tahun 4 bulan. Kita sedekah malam ni, tiba-tiba malam Lailatul Qadar, walaupun RM1, seolah-olah setiap hari kita sedekah RM1 setiap malam selama 83 tahun 4 bulan, lebih pada itu. Sebab Allah beritahu malam Al-Qadar bukannya satu malam sama dengan 1000 bulan. Allah bukan sebut mithla alfi syahr, Allah tak kata seperti 1000 bulan, tapi Allah sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ruginya kalau kita tak buat sesuatu. Senyap-senyap. Dah ustaz dah bayar zakat tu, zakat fitrah dah bayar. Allah RM7 seorang tuan-tuan. Tuan-tuan, keluar ni benda yang mahal ni, sedekah ni. Nampak biasa tak bila Allah uji kita dengan sakit, benda mula sekali kita buat, ambil wuduk 2 rakaat sekalat, lepas tu sedekah. Antara kawan saya, kalau saya sebut nama tuan-tuan kenal, satu Malaysia kenal dia, tapi saya tak mau sebut nama dia. Ni amalan hari-hari dia buat. Bukan dia cerita, tapi kita duk tengok dia buat setiap malam. Sebelum tidur dia akan kelang kabut dengan handphone. Bukan main game kan, bukan update status. Setiap malam apa yang dia buat, setiap malam dia akan transfer duit kat orang miskin, transfer online banking, sedekah. Setiap hari sedekah. Dia buat kerja ni daripada dia miskin sampai dia jadi jutawan. Ini rahsia agama, ini rahsia kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala hantar 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalam Allah utus tanpa sebarang suhuf dan kitab. Tapi wafat saja Nabi Adam, Allah angkat anak Nabi Adam, Nabi Syais alaihissalam, terus Allah bagi pada Nabi Syais 50 suhuf. Bukan kitab. Suhuf ni lembaran-lembaran syariat, perintah Allah, apa yang patut mereka sempurnakan sebagai hamba zaman tu. Meninggal Syais, diganti dengan anak dia Kanaan, Muhallalal, Yarith, Anok, Idris alaihissalam. Allah bagi pada Nabi Idris 30 pula suhuf. Sebab zaman tu orang dah syirik pada Allah. Nabi pertama yang diperintahkan oleh Allah berjihad di jalan Allah, Nabi Idris. Sebelum Nabi Idris tak ada perintah berjuang berjihad di jalan Allah, cuma ada perintah dakwah, tak ada perang lagi. Sebab zaman sebelum tu ialah zaman manusia semua tahu Allah Tuhan, cuma sebahagian daripada mereka golongan Qabil ialah orang yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Tapi bila zaman Nabi Idris AS, zaman tu orang dah mula sembah selain daripada Allah, maka perintah jihad untuk Nabi Idris AS. Wafat Nabi Idris, Matulsakh, Lamih, Nuh AS, makin dahsyat zaman tu. Akhirnya Allah telah hantar bah dan hancurkan seluruh manusia, melainkan orang yang selamat di atas kapal bahtera Nabi Nuh. Selesai banjir, manusia hidup dengan iman balik. Wafat Nabi Nuh, dakwah ditinggalkan, manusia balik pada kekufuran. Sehingga zaman Nabi Ibrahim, Allah bagi kepada Nabi Ibrahim 10 lagi suhuf. Daripada zaman Nabi Ibrahim, maka pecah anak Nabi Ibrahim, dan mulalah daripada kabilah Bani Israel, daripada anak Nabi Ibrahim Ishaq, Ya'qub, dan daripada situ ialah Bani Israel. Maka keturunan Nabi Musa AS, Allah bagi pada Nabi Musa 10 suhuf. Jadi total suhuf dah berapa dah tuan-tuan? Idris 50, minta maaf, Syais 50, Idris AS 30, Ibrahim AS 10, Nabi Musa AS 10. Ini suhuf.
Allah Ta'ala kuatkan Nabi Musa AS dengan Taurat. Daripada zaman Nabi Musa AS lahir keturunan, lahir daripada Bani Israel, juga satu orang Nabi yang Allah angkat sebagai Daud AS. Daud AS Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Zabur. Selepas tu Isa AS Allah bagi Injil. Khatamul Anbiya alaihi wassalatu wassalam Allah bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Lengkap semua, 124,000 orang para anbiya, 100 suhuf, 4 buah kitab. Tentang apa semua ni? Suhuf tentang apa? Kitab-kitab ni tentang apa? Yang pertama sekali ialah pentauhidan kepada Allah. Itu yang pertama. Akidah, balikkan hati, hanya membesarkan Allah. Itu yang paling utama. Mengingatkan manusia bahawa dia hamba. Dan yang kedua ialah berkenaan kehidupan lepas mati ni ada akhirat. Kehidupan lepas mati ni ada akhirat. Kemudian yang ketiga, dunia ni bahaya. Siapa yang ambil dunia dan tembus masuk dalam hati dia akan rosak binasa akhirat dia. Ini amaran semua suhuf dan ini amaran semua kitab. Dan kemudian barulah syariat, fiqh, masail untuk hidup zaman tu. Cara macam mana, guideline ketaatan kepada Allah. Ini benda yang disebut dalam Quran, dalam semua kitab terdahulu. Sebab tu witir Ramadan, tuan-tuan akan dengar imam pada witir rakaat pertama biasa akan baca lepas Fatihah surah Sabbihis. Ayat akhir Allah Ta'ala sebut, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ni lepas Allah hantar 124,000 Nabi ni, lepas Allah Ta'ala turunkan 100 suhuf dan semua kitab-kitab ni, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetap juga kata Allah, kalian melebih-lebihkan dunia. Amaran demi amaran, Nabi demi Nabi, peringatan demi peringatan Allah hantar. Allah kata kalian tetap juga lebihkan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat tu kan lebih baik dan kekal. Siapa yang sebut ni? Siapa yang ingat kan ni? Allah yang cipta segala-galanya. Bukankah akhirat itu lebih baik dan kekal? Inna hadza la fi suhufil ula. Inilah kata Allah yang diceritakan, yang disebutkan, yang ulang-ulang daripada suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Allah sebutkan dua suhuf ni. Kalau suhuf pun dah bagi peringatan macam ni, macam mana dengan kitab yang sempurna daripada seluruh kitab-kitab Allah yang akhirnya dirangkumkan semua di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab Al-Quran disebut tadi, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran ni supaya kita jelas makna kehidupan kita di dunia ni. Tuan-tuan, dapat dunia ni kadang-kadang kita rasa dapat sukses. Kita ambil degree, buat engineering, kita akan dipanggil sebagai graduan. Kita panggil graduan. Kita dapat scroll degree of mechanical engineer. Seorang graduan yang telah berjaya mendapatkan sijil degree mechanical engineer, insya-Allah dia keluar dapat kerja engineer. Sebab itu subjek dia, itu dia punya course dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Wahai orang beriman. Siapa dia orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mana meyakini tentang perkara ghaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebalik mata, benda tak nampak. Kita mungkin sebahagian orang kata Ramadan tak Ramadan sama ya.
Tak sama. Malam sebelum Ramadan tu perintah Allah cukup besar pada malaikat yang jaga pintu neraka, tutup pintu neraka tu. Tuan-tuan, orientation dunia ni berubah disebabkan perintah Allah. Kita tak nampak benda tu. So benda tu benda yang disembunyikan. Allah Ta'ala perintah kepada penjaga pintu syurga, buka syurga selapang-lapangnya, tangkap syaitan-syaitan, ikat dan campak di tengah lautan. Tuan-tuan, benda ni tak sama. Keadaan dunia berubah, orientation jadi lain. Orang yang hidup sebagai hamba, hati dia hanya mengharapkan redha Allah, dia rasa benda ni senang nak tahan. Bulan Ramadan ni senang nak tahan. Bulan Ramadan ni senang dengan Quran ni. Bulan Ramadan ni senangnya subuh ni. Masya Allah. Subuh bulan Ramadan luar biasa. Sebab lepas makan sahur terus pergi subuh. Maghrib lebih luar biasa. Bulan Ramadan yang paling sensitif sekali maghrib. Itu kami buka puasa kat satu surau. Allahu Akbar. Semua tengok jam, countdown. Lagi 30 saat. Kurma dah pegang tangan kanan, jam pegang tangan kiri. Masuk waktu, Bilal tak azan lagi. Kata Bilal ni masalah betul. Problem, Bilal ni problem. Astaghfirullah, astaghfirullah. Melewat-lewatkan azan. Sebelum ni tak dapat peduli pun. Allah, particular. Ramadan ni particular. Lewat beberapa saat pun dah Bilal ni tak amanah. Kesian kat Bilal. 60 tahun dia azan kat masjid tu, tak ada siapa peduli. Bulan Ramadannya banyak salah dia. Tuan-tuan, semua jadi particular. Semua tunggu maghrib masuk ni. Waktu yang paling gembira sekali waktu maghrib ni, semua tunggu azan saja. Masya Allah, keluar je Ramadan, maghrib tunggu kita bila nak masuk masjid ni. Habis Ramadan, maghrib pula pakat tunggu. Kita pula tak datang. Allah, kalau lah macam tu yang berlaku, apa tanda-tanda kita tak dapat sijil takwa? Grad daripada universiti, graduan, grad daripada Ramadan, hamba. Kalau Allah bagi title hamba ni, tuan-tuan, sebenarnya kita dapat title paling tinggi dalam semua title. InsyaAllah sebut bila Nabi SAW naik Isra wal Mi'raj, gelaran Rasulullah. Kalau kita tengok zahir, Masya Allah, Rasul gelaran paling tinggi dalam seluruh daripada manusia. Gelaran paling tinggi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling tinggi. Tetapi bila Nabi nak di Mi'raj, diisrakan oleh Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Masya Allah, yang memperjalankan hamba dia. Terus Allah Ta'ala gunakan gelaran yang paling tinggi, hamba. Dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin, Al-Imam Ghazali telah bawakan qaul, sebuah perkataan, percakapan Allah kepada Nabi Daud AS. Allah kata, ya abdi. Bila Allah panggil, wahai hamba aku, Masya Allah, ni maknanya level paling tinggi, gelaran yang paling mulia sekali untuk kita semua. Sebab apa? Makna kehidupan kita apa? Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia, kata Allah, tidak kami ciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'budun, untuk jadi hamba. Jadi hamba. Tuan-tuan, walaupun siapa kita dalam dunia ni, besar mana pangkat kita dalam dunia, gelaran hebat macam mana kita dalam dunia ni, hakikat gelaran yang paling tinggi hamba. Dan tak ada kelayakan. Tuan-tuan, kalau nak jadi engineer, nak kena tengok, oh ni degree engineering. Tiba-tiba kita mengaji, buat syariah kat Mesir, tiba-tiba main JKR, apply jadi engineer. Tuan-tuan, tu kan interview dah confuse lah. Kata ni, cik nak kerja apa kat sini? Saya nak jadi engineer. Tapi ini saya tengok master syariah ni, tak, tapi saya nak apply engineering. Oh tuan-tuan, lingkup kan. Tiba-tiba hak yang interview tu pula, kata ni ustaz ni main mohon jadi engineer ni. Kalau tak bagi jawatan ni rasa berdosa pula, bagi pihak dan habis jahanam kan. Sebab bukan ahli lah, dan bukan layaknya dia untuk jadi engineer. Tuan-tuan, nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu title ya. Nak masuk dalam syurga Allah satu title.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah hantarlah ujian apa-apa pun tenang ya. Hati sedih, tapi muka sikit pun tak berubah. Saya tahu ujian ni kan daripada Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tak kala diuji dengan apa ujian pun, tetap hati dia Allah ada ni, Allah yang bagi ni. Al-Imam Abu Hanifah antara imam 4 mazhab yang paling kaya. Di kalangan 4 mazhab, Imam Abu Hanifah ni yang paling tua, yang paling kaya. Dia ada perniagaan. Antara perniagaan yang dia buat ialah dia jual jubah, dia jual baju. Dan dia mengajar. Satu hari dia tengah mengajar, ramai pelajar dia, tengah-tengah mengajar, tiba-tiba satu orang datang berlari, wahai imam, ya Allah, habislah kapal dagangan yang bawa jualan kamu terbakar semua, habis rugilah, habis. Imam Abu Hanifah tengah mengajar ni berhenti sekejap. Dia tunduk kepala dia, dia tengok dada dia. Dia angkat kepala dia, kata Alhamdulillah. Tuan-tuan, pelik pelajar semua tapi tak tanya lah. Jadi yang utusan tadi pun pergi tinggalkan Imam Abu Hanifah. Tak lama datang balik. Ubashirka ya imam, ubashirka ya imam, khabar gembira wahai imam, khabar gembira wahai imam. Aku silap. Yang terbakar bukan kapal kamu selamat, dan harta dagangan semua selamat. Imam Abu Hanifah tunduk tengok dada dia. Dia angkat kepala, dia kata Alhamdulillah. Semua dah pelik. Terbakar Alhamdulillah, selamat pun Alhamdulillah. Jadi dia yang tanya, wahai imam, aku minta maaf, kami minta maaf nak tanya ni. Kalau selamat kau sebut Alhamdulillah, kami faham. Tapi bila lelaki ni tadi datang kata segalanya terbakar, harta terbakar, kau kata Alhamdulillah ni, kami tak faham. Imam Abu Hanifah kata, mula-mula kali dia datang, kata kapal aku, dagangan aku terbakar, aku tunduk, aku tengok dada aku tengok hati aku, ternyata tak berubah. Tak rasa gelisah, tak rasa rugi, tak rasa stres, tak rasa marah, tak rasa sedih. Aku angkat kepala, kata Alhamdulillah. Tak terkesan langsung. Tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Tiba-tiba tengah Ramadan ni, sonok-sonok dia dapat surat daripada pengarah, awak diberhentikan. Allah, duk elok-elok belah tahun dah kerja JKR ni, dapat surat ni kena berhenti. Agak-agak apa jadi hari tu? Kalau hati kita masih terpaut dengan ni, hati yang biasa, hati yang kebiasaan, memang dia akan jam, stres, marah, pahal. Kenapa? Ya Allah, macam mana? Habis dah dibayar, rumah tak dibayar, kereta tak dibayar, gaji bulan tak masuk. Ya Allah, jam. Kena bayar. Imam Abu Hanifah tengok hati, tak berubah. Alhamdulillah. Dan bila kamu datang sekali lagi kata harta aku selamat, yang terbakar yang orang lain, bukan aku punya, aku tunduk, aku tengok balik hati aku, ternyata sikit pun tak ada gembira, sikit pun tak seronok, sikit pun tak ada rasa suka. Tak berubah hati aku. Aku kata Alhamdulillah. Hati yang tak terkesan langsung di dunia. Tuan-tuan, ni nak bentuk jiwa hamba yang tak terkesan dengan keadaan. Sedih ialah sifat manusia. Bila Allah uji, sedih biasa. Tapi perkataan tension, stres, depression ni tak ada dalam kamus orang beriman pada Allah. Tak ada dalam kamus kita. Kita nak kena delete. Saya pesan kat dari sana, delete perkataan. Bila datangnya ujian, balik pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perkataan Allah tadi apa dia? Irji', kembalilah, baliklah. Tuan-tuan, Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun, betul? Bila mak dia layarkan dia dalam sungai, yang ambil dia siapa dia? Sayyidatuna Asiyah, isteri Fir'aun. Maka dibawa Nabi Musa, dijaga dalam istana.
membesarnya Nabi Musa AS dalam istana Fir'aun, sehingga satu hari yang ditetapkan oleh Allah, Nabi Musa telah tumbuk atau Kipti mati, rasa bersalah, lari tinggalkan Mesir di sebuah kota yang bernama Madian, yang mana dalam kota itu ada seorang Nabi Syuaib AS. Dipendekkan cerita, disebut dalam Quran, akhir Nabi Musa telah berkahwin anak Nabi Syuaib, duduk di Madian selama 10 tahun, rindu nak balik kampung dia. Mana kampung dia? Mesir. Rumah mak dia di Mesir, mak kandung dia Mesir, mak angkat dia siapa dia? Asia, Mesir. Bapa angkat dia siapa dia? Firaun. Bapa angkat Nabi Musa, Firaun, Mesir. Tuan-tuan, dalam perjalanan balik itu Allah Ta'ala angkat Nabi Musa AS dekat Jabal, dekat Bukit Tursina. Wa ana akhtartuka, kami pilih engkau wahai Musa, fastami' lima yuha, dengar wahyu daripada kami. Dan panjang cerita Allah sebut dalam Quran surah Taha. Kemudian Allah katakan Nabi Musa, lepas berlaku semua peristiwa-peristiwa campak tongkat dan sebagainya, akhir Allah kata pada Nabi Musa, idhhab ila fir'aun innahu tagha, pergi pada Fir'aun, dia dah melampau dah. Tuan-tuan, satgi ni raya ni, kita balik kampung ke kita pergi kampung? Tuan-tuan, balik kampung ke pergi kampung ke? Almarhum Sudirman kata, balik kampung, balik kampung. Balik kampung, kita kata. Nabi Musa sepatutnya, Allah kata irji'i ila Fir'aun, pergi, balik pada Fir'aun. Allah tak kata balik, Allah kata idhab, pergi. Tuan-tuan, atas dunia ni kita belum balik mana-mana. Hakikatnya kita pergi rumah, kita pergi sana, kita pergi sini, kita pergi. Balik bila? Ni balik dalam ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, balik pada Tuhan kamu. Pada Allah ni balik. Mati ni balik, ini balik. Sebab tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya pada Allah kita datang, daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Sebab tu tuan-tuan, orang meninggal kita dah kata dia dah pergi ke rahmatullah kan. Mana meninggal dia dah pergi ke rahmatullah? Tak ada, kita kata kembali ke rahmatullah, kembali kepada rahmat Allah. Kita tak kata pergi, kita kata kembali. Yang pergi kita pergi kubur, tengok. Kita pergi kubur, kita tengok, kita pergi ziarah. Sampai masa kita akan kembali ke dalam tu. Allahu Akbar. Nabi Musa AS pergi, dan Allah kata balik bila? Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah, balik pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada dia. Kerana keredaan kamu pada Allah, maka Allah pastikan redha pada kamu. Nak dapat redha Allah, mula-mula sekali kita kena redha dengan Allah. Berapa ramai orang yang tak redha dengan Allah? Tak puas hati saja. Ini tak puas hati, itu tak puas hati, bergaduh dengan takdir memanjang. Kita tengok Hindustan, gaduh dengan Tuhan. Tengok langit, hei Bhagwan, ये क्या हुआ है, मेरे जिंदगी है. Bergaduh dengan Tuhan lah. Orang Islam bergaduh dengan takdir juga. Naik kereta, kita tak buat salah, cermat dah kita bawa, orang main langgar kita, bam, kena langgar, astagfirullah, turun kata, woi, tak nampak ke? Tuan-tuan, kalau nampak dia tak langgar. Sebab tak nampak itulah dia langgar. Tak ada orang yang saja-saja, jom hari ni kita langgar kat depan, tak ada. Allah menginginkan aksiden tu jadi, dalam keadaan Allah Ta'ala menguji dia dengan kelalaian dia. Mungkin terkejut kan, orang tiba-tiba telefon tak ada angkat lagi, oh ya Allah, faham lah Allah. Tuan-tuan, berkawan dengan takdir ni kunci bahagia. Buat takdir jadi kawan. Musuh dengan takdir ni stres, manjang hidup. Ni tak puas hati, ni tak puas hati.
Nak dapat redha Allah, kunci dia kita redha dulu dengan apa yang Allah bagi. Redha dengan Allah, kita akan dapat redha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bila Allah redha dengan kita, baru kita dapat title fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku. Allah panggil kita hamba kan. Allah, hanya itu je title yang akan menyebabkan wadkhuli jannati, sekarang masuklah syurga. Syekhul Islam kata, benar, aku paling takut orang yang atas dunia ni tak dapat syurga, ke akhirat nanti pun tak dapat juga. Apa makna atas dunia yang tak dapat syurga? Atas dunia ni tak pernah bahagia, tak pernah rasa seronok, tak pernah rasa peace, tak pernah rasa semua tak puas hati, semua ish, ya Allah. Kata Syekhul Islam, aku risau orang yang macam ni dekat akhirat nanti pun tak dapat syurga. Dekat dunia tak pernah redha dengan Allah. Ini tak puas hati, tak puas hati dengan ini tak, semua. Tuan-tuan, kita ni hamba ya. Balik jadi hamba. Ini keadaan, ini kehendak Allah dalam Ramadan ni. Balik la'allakum tattaqun, dapat sifat hamba. Kunci asas sifat hamba ialah taqwa. Kunci asas sifat hamba ialah taqwa. Siapa dapat taqwa, maka dia akan dapat sifat hamba. Dan suatu Nabi Daud AS disebut dalam kitab Al-Ihya tadi, ya abdi, Allah kata, wahai hamba-Ku, turid wa urid, kamu ada keinginan, aku ada keinginan. Allah kata apa? Kamu ada keinginan kita sebagai hamba, dan urid, aku pun ada keinginan, ini keinginan Allah sebagai Tuhan. Allah begitu, la yakunu illa ma urid, tidak akan terjadi apa-apa melainkan apa yang aku inginkan. Allah ada keinginan, kita ada keinginan, jadilah apa yang Allah inginkan. Wa in sallamtani fima urid, kalaulah engkau berserah terhadap apa yang aku inginkan. Tak, Allah nak ni buat, Allah suruh ni buat, Allah perintah ni buat, Allah kata tinggal ni tinggal, semua tak suka-suka. Wa in sallamtani fima urid sa'utituka fima turid, aku akan bagi apa yang kamu nak. Aku akan bagi apa yang kamu nak. Jangan salah faham dengan ayat ni. Aku akan bagi apa yang kamu nak, tapi bukan dengan cara kita, tapi kadang-kadang dengan cara Allah yang kadang-kadang kita pun tak pernah faham. Ada satu orang kawan saya cerita, ada satu orang makcik daripada muda dia doa nak dapat anak. Doa yang dia tak pernah tinggal, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, bagilah, kurniakanlah kepada aku keturunan, anak zuriat yang saleh. Kahwin, cerai, tak dapat anak. Lepas tu tak kahwin-kahwin, umur 60 lebih. Satu madrasah bagi tawaran, ustazah, ada ma'had kita baru buka, Banat ni minta ustazah jadi mudir, boleh? Dia jadi mudir madrasah Banat dekat satu negeri kat Malaysia, tak mau sebut. Sehari tuan-tuan kenal, tak tahu. Dia pun jadi mudir madrasah Banat. Pelajar ada 180 orang. Hari-hari khidmat dia, hari-hari doakan dia, hari-hari datang ziarah dia. Lama dia doa. Allah bagi tak? Allah bagi, tapi bukan dengan cara apa yang kita fikir, imagine, tapi dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dia anak ke dia? Allah bagi anak ke dia? 180 orang anak di bawah jagaan dia. Dia minta dekat pihak apa nama owner, apa nama founders, untuk buat bilik kecil pun tak apa, untuk duduk dekat dalam ma'had tu, supaya dia dapat jumpa dengan anak-anak ni, makan dengan anak-anak ni, tidur dengan anak-anak setiap hari. Dan dia buat satu rumah kat dalam ma'had, dan itulah kehidupan dia sampai sekarang dengan anak-anak yang kita mungkin ada anak 4 orang belum tentu boleh khidmat macam tu. Mungkin kita ada anak 4 orang, mungkin tak ada nak fikir pun pasal kita. Kita mungkin ada anak 4 orang, mungkin tak sempat pun ada orang sebut nama kita. Mungkin tak ada pun nak makan singgah rumah kita. Tuan-tuan, Allah bagi kat dia 180 orang anak, mungkin bukan lahir daripada rahim perut dia, tetapi Allah hadiahkan dalam keadaan penuh kasih sayang kepada dia. Hak yang dah habis belajar pun datang jumpa, panggil bonda, bonda. Semua panggil dia bonda.
180 orang pelajar, semua panggil dia bonda. Allah makbulkan. Allah makbulkan. Tapi kadang-kadang bukan dengan cara yang kita fikir dan sangka, tapi dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah kata wa in sallamtani fi ma urid, kalau kamu berserah taat buat semua apa yang aku nak, akan ku berikan kepada kamu apa yang kamu nak. Wa inna za'tani fi ma urid, tapi kalaulah engkau ingkar terhadap apa yang aku nak, kata Allah. Za'tani ni ajak bergaduh dengan Allah. Ni kita kalau Allah suruh kita tak buat, ni kita cari pasal dengan Allah. Allah suruh buat, kita lawan. Kita tak mau buat. Kita tengah cari pasal dengan Allah. Wa inna za'tani fi ma urid, kalau engkau ingkar terhadap apa yang aku nak, kata Allah, sa'at'abtuka fi ma turid, aku akan penatkan kau dengan apa yang kau nak. Allah kata aku akan penatkan kau dengan apa yang kau nak. Thumma la yakunu illa ma urid, kemudian tetap yang akan terjadi nanti ialah apa yang aku nak, kata Allah. Tuan-tuan, siapa yang kumpul crowd untuk bakar Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang kumpul gerah orang kumpul kayu api untuk hidup api bakar Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang bina tempat lambung balista tu untuk lambung Nabi Ibrahim masuk dalam api? Namrud. Siapa yang anjurkan event ni? Namrud. Siapa yang penat untuk semua ni? Namrud. Siapa yang menang? Nabi Ibrahim. Sa'at'abtuka fima turid, kalau engkau, kata Allah, ingkar terhadap apa yang aku nak, baik aku akan penatkan engkau dengan apa yang kau nak, tetapi yang akan terjadi tetap apa yang aku nak, kata Allah. Penat saja. Penat saja. Tuan-tuan, Nabi Musa AS bila balik ke Mesir, siapa yang organize event pertandingan ahli sihir dengan Nabi Musa? Firaun. Siapa yang kumpul crowd? Firaun. Siapa yang hire ahli sihir? Firaun. Siapa yang penat untuk semua tu? Firaun. Siapa yang menang? Nabi Musa. Kamu nak? Kamu ingkar aku? Kamu nak apa yang kamu nak? Okey, baik, aku akan penatkan kamu terhadap apa yang kamu nak. Penat saja, lah tak dapat apa. Tuan-tuan, singkat sangat dunia ni untuk jadi orang, seseorang di mata orang. Dan hakikat kehidupan dunia ni untuk jadi hamba, melangkah dalam Ramadan menjadi hamba dan mendapat sijil takwa yang diendos oleh Allah Ta'ala. Dan kalau mati kita harapkan kita Allah Ta'ala masukkan dalam syurga bersama dengan kekasih kita yang telah lalu jalan yang sama. Tuan-tuan, kalau tak ada Ramadan ni, bila orang Malaysia, bila orang minta maaf, orang Melayu ni, bila dia berhenti makan? Kalau tak ada Ramadan ni, bila kita berhenti makan? Kita bukan berhenti makan, kita makan tak berhenti. Berhenti juga Ustaz, agak-agak lah kita berhenti, minta maaf lah, berhenti. Lepas kena gaut tu pun sebab tak boleh makan. Oh, udang tak boleh, kena darah tinggi, kecil manis, berhenti lah. Jumpa doktor, doktor kata, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, nasi tak boleh, gula kat, udang tak boleh, ketam jangan, ayam pun masalah, daging tak boleh. Doktor, semua benda tak boleh makan ni, macam mana ni? Habis tu apa saya nak makan? Kulit roti boleh. Kulit roti lah kali. Tuan-tuan, Allah lagi faham perut kita daripada kita faham perut kita. Allah bagi cuti sebulan. Dan Ramadan ni memang untuk lapar kan, bukan sehari tak makan tau. Buka puasa tu dia khadak balik lunch dengan breakfast kan. Dia bantai sungguh-sungguh tu, tebuk duduk sandak terheleng, orang Kedah kata. Kenyang semua sebab cover balik. Tuan-tuan, kelaparan ialah tetamu Nabi SAW. Ramadan, Allah nak kita semua jemput tetamu termasuk rumah kita. Nabi SAW tetamu yang paling kerap singgah dalam rumah Nabi, lapar kan? Lapar ni tetamu Rasulullah. Allah Ta'ala hadiahkan Ramadan ni supaya kita undang tetamu tu masuk juga dalam rumah kita. Hanya dengan menerima tetamu kelaparan ni, hati kita akan dapat dibentuk. Nak bentuk hati, inilah tetamu yang kita kena undang selalu.
supaya bukan hanya habis Ramadan, oh masuk raya tu, Masya Allah kita bantai sungguh kan. Lemang ketupat nyanyi tu habis semua tu kita sapu, Masya Allah. Berapa ramai tumbang raya tu, penuh hospital, tumbang habis. Tuan-tuan, saya pesan kat raya saya sendiri, Ramadan University, kita keluar, kita grad daripada universiti ni, kita mohonlah kerja yang betul. Jadilah hamba Allah yang paling sempurna, yang mentaati semua apa yang Allah nak, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita dan akhirnya masukkan kita dengan kasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga sikit daripada perkongsian pada tengah hari ini menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan semua yang mendengar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan sifat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dan kunci untuk dapat semua satu ya, kunci dapat semua satu ya, sebelum kita tutup ni. Kunci dapat semua sifat ni, supaya mudah dapat sifat ni, apa dia? Dakwah. Hari-hari cakap kebesaran Allah, hari-hari cakap kebesaran Allah, sehingga Allah masuklah hati dan makhluk keluar dari hati. Cakap pasal bola senang, Manchester kena laut kan, senyap semua. Tiba-tiba sokong Liverpool, kali hendak baju sebelah, Liverpool kat dalam, baik luar Manchester dia kena 4-0. Dan jam. Tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang mudah bercakap kebesaran Allah, seperti mana mudah kita cakap tentang pasal dunia. Cakap pasal dunia, ada orang tanya, Ustaz, iman saya sat naik sat turun, sama kita. Saya pun orang enggak, iman saya sat naik sat turun. Sebab apa iman sekejap naik sekejap turun? Sebab sekejap cakap pasal akhirat, sekejap cakap pasal dunia. Bila cakap akhirat naiklah iman tu, cakap dunia turunlah balik iman tu. Jadi macam mana cara nak iman naik sentiasa? Cakap akhirat selalu. Akhirat, 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 Allah, 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 sehingga akhirat nyata di depan kita, sehingga dunia ni hanya persinggahan kepada kita. Cakap pasal Allah, sehingga Allah lah tujuan maksud utama bagi kita, sehingga makhluk ni tak ada apa dalam hati kita. Semoga Allah Ta'ala terima kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan pun sekalian. Kita doa sikit, moga Allah Ta'ala terima doa kita pada tengah hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, tolonglah ya Allah, terima kami pada bulan yang mulia ni, seperti mana bulan ini makbul ya Allah, kau makbulkan juga kami. Tangan kami angkat berlumuran dengan dosa, kami malu dengan kau ya Allah. Kami buat dosa di belakang manusia, tapi kami lupa kau sedang pandang dan nilai kehidupan kami. Ya Allah, tolonglah jadikan kami orang yang kau terima taubat, orang yang kau bersihkan diri kami daripada segala kemaksiatan, sehingga istiqamah kami dengan ketaatan. Ya Allah, kami malu kalau kami melangkah keluar daripada kehidupan dunia, mati dengan daki dosa yang masih melekat pada badan kami. Apa benda yang kami nak cakap pada Nabi ke akhirat nanti? Ya Allah, tolonglah kami malu ya Allah dengan Nabi, dengan keadaan ketidakmampuan ketaatan kami ini. Kami mohon kekuatan taufik daripada Engkau, tolong ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa bertaubat dan minta ampun. Tolonglah ampunkan semua dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, sebagian pada mereka telah pergi dan tinggalkan kami. Ramadan kami bersama mereka dulu ya Allah, kami rindukan saat itu. Hari ini mereka dah pergi dan kami mohon ya Allah, tolonglah ampunkan dosa mereka, luaskan kubur mereka, hadirkanlah permulaan syurga dalam taman-taman syurga dalam kubur-kubur mereka. Wahai Allah, ampun dosa anak isteri kami, sahabat andai kami, guru-guru kami dan umat Islam seluruh dunia. Wahai Allah, wahai Allah, tolonglah wahai Allah, bagi hidayat semua orang bukan Islam terdatang pada agama ni. Kami tak pandai nak buat doa, nak bergerak buat dakwah. Wahai Allah, kami tak pandai. Wahai Allah, kami tak mampu mungkin daripada kemampuan kami, tetapi kalau daripada pilihan Kau ya Allah, tolonglah pilih kami, hantar ke seluruh dunia jadi sebab maksud agama dan hidayat sebar seluruh alam. Masukkan sifat hamba dalam hati kami walaupun di mana kami berada. Ya Allah, jadikan kami orang yang menghadirkan kerinduan kepada Nabi dan menghadirkan senyuman pada bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa Nabi untuk kami, itu kami minta. Wahai Allah, wahai Allah, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, jauh
menimpa kami wabak penyakit, bala bencana ni semua kau angkat dan jauhkanlah daripada kami ya Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kesembuhkanlah. Ada di keluarga kami yang diuji sakit, kesembuhkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.